1, 2, 3. Siapa tak dengar tolong bagi tahu. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Siapa tak dengar tolong bagi tahu ya. Right, kita ada ramai juga hari ni. Boleh kata ada orang yang baru juga ya dekat dalam ni saya tengok. Alhamdulillah. Terima kasih kerana join. So terima kasihlah kerana korang sudi bagi kepercayaan kepada saya untuk ni lah, untuk korang dengar apa yang saya nak bercakap pada malam ni ya. Right. Okay, testing 1, 2, 3 sebelum kita start. Okay. Testing 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dengar ke tak? Ada orang tak? Ke tak ada orang ni, just buka macam ni je, lepas tu pergi rekod. Tak kira, dia kata dia dengar Right. Okay, semua dengar lah. Right, jelas. Siapa yang tak dengar tu macam biasalah. Korang ni dulu, korang cuba keluar lepas tu masuk semula. Okay, sebab macam minggu lepas kita ada beberapa orang yang kata memang tak dengar langsung dan kita tak boleh buat apa-apa sebab yelah, orang kata masa lebih kurang sejam je, okay. So dalam tempoh sejam tu saya cuba nak habiskan lah untuk satu topik. Sebenarnya nak habiskan lebih kurang 2 topik. Tapi just dapat cover lebih kurang dekat 2 topik sahaja, okay. So tu masalah dia lah yang berlaku, okay. Jadi seperti biasa, apa khabar korang hari ni semua? Jadi sebenarnya apa yang saya ajar sebenarnya dekat minggu lepas ya. So minggu lepas kita belajar pasal apa ya? Pasal chart pattern. Lepas tu based on chart pattern apa yang berlaku dekat ending diagonal ataupun falling wedge ya. Jadi daripada falling wedge tu benda tu berlaku dekat FCPO tadi ya. Right, so lepas dia berlaku dekat FCPO dia breakout je, lepas tu dia naik atas. Orang kata memang benda tu jadilah. Dan ada beberapa juga pattern macam yang minggu lepas saya bagi tahu, pattern dekat saham ya. So saham apa produk yang saya ingat lah sebenarnya banyak gila saya lukis tapi saya tak berapa ingat sebenarnya. Yang ingat bahagian saham tu adalah Tuan Zafri. So Tuan Zafri banyak keep track lah, banyak chart pattern dekat dalam tu. Stocks tu lebih kurang, kalau saya tak silap stocks nama dia Kelly lah. So Kelly malam tu saya lukis, besok dah breakout, okay. Tapi masa dia breakout tu lah saya bagi tahu dia based on falling wedge ni ada cara dia masuk. Sebab kadang-kadang bila dia breakout tu kita tak tahu mana entry kita sebenarnya. Itu yang kita combine dekat harmonic pattern. Even dekat harmonic pattern pun ada basic pattern yang ABCD dekat dalam dia. So daripada ABCD pattern dekat dalam dia dah bagi tahu entry kita siap-siap dekat dalam. Lepas tu confirmation dia sebenarnya dekat bila dia break kat resistance level dekat dalam tu. Okay. Lepas tu untuk CPO tak payah cerita lah. Orang kata kalau korang dapat buy dekat 2803 tadi, lepas tu market close dekat 286 something, 259 macam tu lah. So orang kata dalam 40 ke 60 tick dalam tangan boleh buat sebenarnya. Okay. So jangan pandang rendah sebenarnya dekat chart pattern ni. Sebab apa? Sebab chart pattern ni memang banyak kali berlaku. Okay. Kalau saya nak bagi tahu pasal chart pattern ni, dia bermacam-macam jenis sebenarnya. Okay. Dia ada continuation dengan reversal. Tapi continuation sebenarnya saya tak berapa nak tengok. Sebab apa? Sebab bahagian continuation pattern ni selalu dia jadi dekat market masa tengah bergerak lah. Jadi bila market tengah bergerak, macam contoh 3 white soldier macam tu, okay. So itu lebih pada chart pattern lah. Bukan chart pattern, itu lebih pada Japanese candlestick pattern. Jadi daripada Japanese candlestick pattern tu, kita boleh cakap yang benda tu still sama juga continuation. Tapi sebenarnya poin yang paling penting untuk kita masuk, okay, poin tu adalah dekat reversal saja. Kenapa dekat reversal? Sebab kita nak cuba tangkap masa market tengah jatuh, lepas tu market reverse. So itu gunanya chart pattern yang saya akan nak tunjuk sekejap lagi, okay. Jadi korang kena ingat satu benda je lagi, sebenarnya chart pattern banyak kali berlaku dalam market ya. Jadi bila dia berlaku dekat market, benda tu kadang-kadang jadi, tapi ada poin batal dia juga. So maksud dia benda ni bukanlah confirmation sangat, tapi dia sebagai salah satu daripada technical tools untuk kita lah, untuk kita forecast market tu sama ada dia boleh reverse ataupun dia akan continue jatuh. Macam macam contoh untuk FCPO tadi. Saya jumpa chart pattern sebenarnya. Okay. Saya jumpa chart pattern, saya post dekat Facebook.
Lepas saya post dekat Facebook, ada orang kata lah dekat dalam tu, dia kata market dah naik. Dah naik gila-gila. Dia tengah test resistance. So takkan kau nak masuk buy? Oh, end up market naik lagi. So nampak benda tu? Sebab kita tak boleh jangka, kita boleh forecast tapi kita tak tahulah movement dia tu jadi ataupun tak. Jadi kalau dia jadi, itulah waktu dia untuk kita hold lama benda tu, okey? Jadi tu yang saya bagi tahu. Kalau korang perasan benda ni, based on chart pattern sebenarnya, memang benda-benda yang saya ajar based on SPF lah, okey? So SPF dekat mana sebenarnya? So SPF dekat sini lah. SPF yang kita akan ajar tu sebenarnya. Memang banyak jenis ni lah sesi persediaan. Okay, so sesi persediaan tu lebih kepada benda-benda yang basic. So salah satu dia daripada Fibonacci. Macam tadi saya ada seorang student yang belajar personal coaching dengan saya. Okay, daripada personal coaching yang dia belajar dengan saya tunjuk chart pattern je dekat dia. Tapi dia tanya saya kenapa tak ada head and shoulder. Saya tak pakai head and shoulder. Saya bagi tahu dia kenapa, sebab head and shoulder saya tu ada beza sedikit dengan based on chart pattern yang biasa kita gunakan. Sebab kalau korang tanya saya, head and shoulder sebenarnya memang banyak calculation harmonik dekat dalam tu juga. So kalau tanya saya guna based on head and shoulder, saya akan gunakan harmonic pattern dekat dalam. Tapi itulah harmonic pattern ni apa benda? Sebab hari ni kita just belajar chart pattern je. Even kalau chart pattern yang saya tunjukkan dekat dalam ni pun benda yang memang super basic gila, dan every trader kena tahulah chart pattern ni. Okay, kenapa? Sebab macam biasalah orang kata kalau dekat saham tu dia tengah berkumpul, okay, daripada macam contoh untuk ni lah ending diagonal punya pattern, masa market dia daripada atas dia jatuh ke bawah, okay, bila dia jatuh ke bawah dia akan compress dekat dalam tu. Lepas dia compress dekat dalam, okay, dia breakout dia terus naik dekat atas. Itu yang terjadi dekat CPO market kita lah. Okay. Dan untuk channel yang saya akan tunjukkan sekejap lagi, benda ni terjadi dekat Soya pula. Okay. Lepas tu di sekarang ni, Soya dia tengah test dekat, betul-betul dekat resistance level untuk channel pattern lah. Okay. Right. Semua okay tak ni? Korang ada apa-apa benda soalan tak pasal benda ni? Ataupun siapa yang dah ada join daripada minggu lepas nak tahu, okay? Nak tahu pasal nak repeat semula ke pasal ending diagonal, insyaAllah kita akan repeat semula nanti. Saya akan tunjukkan dekat dalam lah, okay? Dan ada pesanan penaja sebenarnya saya nak bagi tahu dekat dalam ni. Okay, 25 hari bulan ni kita akan lancarkan kelas untuk SPF ya. Jadi harga untuk SPF tu serendah RM10 sahaja, okay? So RM10 korang rebutlah peluang, okay? So daripada SPF nanti kita akan ajar, okay, daripada basic hingga ke korang boleh lukis lah orang kata sampai jumpa entry dekat dalam ya, insyaAllah. Okay. Lepas tu seperti biasa, apa yang kita akan buat, kita akan buka selama 2 hari lah sebenarnya promosi tu. Jadi promosi selama 2 hari insyaAllah kita akan promo lebih kurang dalam ni lah, lebih kurang dalam berapa minit lah, dalam tempoh sehari lah macam tu. Okey, bagi saya 5 minit sekejap ya. Okey, seperti biasa nanti yang macam saya cakap pesanan penaja tadi tu 25 hari bulan kita akan lancarkan SPF. Jadi daripada SPF tu nanti kita akan kita akan bagi tahu korang semua. So siapa yang berminat nanti bolehlah register selepas habis session ni nanti. Lepas tu kelas tu berharga RM10 saja, okey. Right. Sebelum kita start, saya nak tahu dulu berapa ramai yang memang ada experience trading dekat dalam ni, atau memang tak ada experience trading langsung, ataupun memang trade saham ataupun trade futures ya, ataupun memang jenis yang memang tak tengok technical langsung, lepas tu memang tengok news saja untuk besok masuk. Ada tak dekat dalam ni? Saya rasa macam saya sembang seorang-seorang ni dekat dalam ni. Ada tak? Siapa ni dah berapa tahun experience? Cubalah cerita sikit. Kita nak tahu juga. Alhamdulillah kita ada seorang yang memang kosong dekat dalam ni. Sebenarnya kalau korang kosong sebenarnya lebih senang lah untuk saya untuk hadam apa benda yang saya akan tunjukkan sekejap lagi. Okay. Right, Amirul, 3 bulan ya. Okay, kalau 3 bulan trading selalunya masuk trading based on apa? Masuk based on news ke? Atau tengok based on company performance ke? Ataupun memang gunakan technical ke? Guna moving average ke? Sebenarnya moving average tu adalah benda basic ya. Untuk trading, untuk trader-trader yang barulah sebenarnya, okay? Baru belajar daripada bulan 7, belum trade lagi, kumpul modal, okay. Right, trade apa? Futures ke saham? Okay, Badiul Zaman, baru sebulan, okay. Tak apa, kalau sebulan itulah kita akan ni, insyaAllah kita lagi
lagi apa orang kata lebih inilah, still baru lagi benda tu, jadi senang nak masukkan banyak ilmu dekat dalam kepala. Berbanding dengan orang yang dah masuk trading lebih kurang 4-5 tahun, bila dia nak terima benda baru ni agak susah sebenarnya. Okay? Macam ada saya seorang klien ni lah, saya dah kenal lebih kurang dalam 4 tahun, daripada 2016 ni tahun kelima saya kenal dia. Okay, macam-macam dia follow banyak-banyak cikgu sebenarnya. Dia follow tu, dia follow ni lagi satu. Lepas tu last kali dia follow saya, tapi dia tak boleh nak terima daripada satu benda yang daripada benda yang dia belajar. Macam contoh dia belajar dengan saya dah bagi tahu buang dulu benda-benda lain, fokus dulu dengan apa benda yang saya nak ajar dekat dalam ni. Okay, tapi dia tak boleh. Dia cuba combine dekat 4 cikgu punya view dekat dalam ni. Jadi ini benda-benda yang kalau boleh korang kena elakkan sebenarnya. Sebab apa? Sebab satu cikgu tu view dia berlainan. Jadi kalau korang pakai view dia, memang korang kena continue pakai view dia je. Melainkan kalau korang belajar dengan seorang cikgu ni lagi, lepas tu cikgu ni pakai view yang lain. Macam saya cakap lah, kadang-kadang benda ni dia akan bagi view yang berbeza. Yang seorang ni kata sell, yang seorang kata buy. Okay? So bila dia buat macam tu, nanti korang akan jadi pening. Tak boleh nak buat decision. Jadi ingat je satu, korang belajar macam-macam teknik pun, tapi korang kena ingat satu benda je. Okay? Follow je seorang cikgu tu. Kalau seorang cikgu kata macam ni, macam contoh hari ni kita pakai view yang ni, dan besok kita pakai view yang tu. Okay, tak ada masalah. Continue je apa yang korang buat macam tu. Tapi jangan sesekali combine. Okay? Kalau combine, korang tak boleh pergi mana nanti. Nanti korang akan jumpa beratus-ratus, berpuluh-puluh pattern dekat dalam. Nanti korang pening. Okay? Okay, baru belajar 7 bulan, belum trade lagi kumpul modal. InsyaAllah kalau masuk saham, sebenarnya modal serendah RM1,000 ataupun RM500 pun dah boleh masuk trading sebenarnya. Okay? Right, lepas tu, itulah saya cakap. Okay, 3 bulan tengok TA moving average, Bollinger Band beli dari reversal. Okay, sebenarnya kalau tanya pasal based on Bollinger Band ni, saya tak berapa pakai sangat Bollinger Band. Reason dia kenapa? Sebab benda tak sesuai dengan saya. Tapi mungkin dia sesuai dengan ada setengah orang ni. Jadi dia just boleh continue je. Tapi kena ingat satu benda. Moving average Bollinger Band ni kena pakai produk yang laju. Especially dekat currency ataupun currency ya. Sebab mungkin ada orang yang gunakan Bollinger Band di dalam apa? Di dalam komoditi, tapi masalah komoditi korang pun nampak kan movement dia macam mana. Kalau dia naik memang slow, lepas tu dia stagnant je. Kalau guna CPO lah, especially untuk CPO, bila masuk memang susah sebenarnya. Tapi itu pendapat peribadi saya ya. Saya tak cakap yang benda ni tak reliable langsung. Kalau nak guna, masuk. Guna je, tak ada masalah. Okay? Right. Kalau guna currency sebenarnya memang agak sesuai. Sebab apa? Sebab apa yang saya perasan dekat Bollinger Band, kalau dia touch dekat upper band tu, dia akan continue je naik dekat atas. Okay? Lepas tu ada lagi middle band dekat dalam tu dengan last kali dekat lower band. Seperti biasalah, bila dia break below daripada lower band, maksud dia bearish tengah kuat masa tu. So continue je sell. Okay? Tapi itu based on apa yang saya dapat idea daripada tu je lah. Okay? Mungkin ada setengah orang dah mahir dekat Bollinger Band, okay boleh continue. Tapi insyaAllah saya akan tunjukkan benda yang lebih simple sebenarnya. Okay? Jadi benda yang simple ni memang bila kita lukis kita akan nampak entry dekat dalam tu. Entry ada, exit ada. Okay? Right, Amirul. Okay, sebenarnya saham pun kita boleh pakai benda ni. Dan kalau tanya saya personally, memang saya banyak gunakan chart pattern dekat dalam. Okay? Tetapi masalah dia, macam contoh, saya jumpa falling wedge dekat pasuk GB dengan, pasuk GB lah sebenarnya saya jumpa. Tapi masalah dia, dia tak ni. Dia tak apa? Dia tak, apa kita panggil? Dia tak laju. Kalau dekat saham pula, kita kena confirmkan dekat ni. Confirm dekat volume. Jadi bila dia breakout, volume up pula, itulah waktu dia untuk kita masuk, orang kata. Okay? Tapi itulah orang cakap, kalau nak masuk, masuk je. Kalau kena, yang penting kita tahu apa kita buat. Stop loss kita pun ada dekat dalam. Itu je yang penting. Jangan sekali masuk kalau korang tak ada apa, tak ada plan dengan stop loss tu tak ada. Pastikan stop loss kena ada lah dekat dalam tu. Okay? Itu je main point dia. Beli dekat reversal kan. Kalau nak beli dekat reversal sebenarnya dia depends lah. Kalau market jatuh dekat bawah, jumpa reversal dia, kita akan buy lah. Tapi kalau dekat futures, kita jumpa reversal dekat atas, so kita akan sell dekat ni lah. Reversal tu boleh juga. Okay. So saham, tengok moving average, BOD, BOB. Buy on breakout ke? Ataupun BOD ni saya tak tahu apa benda. Board of director ke apa. Kalau BOB saya tahu bobo. Kalau saya panggil istilah bobo sebenarnya. So bobo tu buy on breakout. Kalau sobo tu sell on breakout macam tu. Okay. Right. Tengok support dengan resistance. Itu je yang selalu buat. Okay. Sebenarnya support dengan resistance pun memang memainkan peranan sebenarnya. Okay.
kalau Warren okey kan BB, breakout ke apa, Bollinger Band. Kalau Bollinger Band saya rasa tak ada masalah. Selagi ada pergerakan dekat dalam tu, selagi tu kita boleh masuk. Itu je kena ingat. Okay. Jadi depends juga. Jangan tanya saya pasal Bollinger Band mendalam sangat. Sebab apa? Sebab saya tak gunakan Bollinger Band. Okay. Tapi saya suka gunakan moving average envelope. Yang mana Bollinger Band tu dia dapat daripada calculation dia tu dia just ubah je. Daripada moving average ke standard deviation, barulah dia dapat Bollinger Band punya pattern. Dan saya pun pernah jumpa personally lah Tuan John Bollinger ni, okay. So ada jugalah saya discuss dekat dia macam mana dia buat benda tu. Lepas tu ada certain benda dia cipta benda tu tapi dia tak namakan benda tu. Itu yang kadang-kadang ada nama contracting dengan expanding, sebenarnya dia tak gunakan benda tu. Dia adalah guna nama lain tapi bila ada orang gunakan benda ni dia nampak macam tu okay dan continue. Lepas tu sebenarnya kita ada lagi cikgu yang bahagian Bollinger Band moving average yang saya pun ada kenal juga seorang. Okay. Ini pun boleh tahan jugalah cikgu tu. Right? Kenapa saham Malaysia tak boleh short? Sebab apa? Sebab dia nak ni lah. Kan sekarang ni isu pandemik. Okay? So isu pandemik ni kena faham lah. Okay? Bila pandemik ni berlaku, kalau semua orang nak pergi masuk short, mampus lah. Company nak survive pun jadi susah lah orang kata. Okay? Jadi itu yang dia stop dulu untuk short selling ni. Mungkin kita nampak daripada Kementerian Kewangan kita tu, Tengku Zafrul, dia nampak benda ni macam akan bagi efek dekat market. Itu reason dia kenapa dia stopkan benda tu. Lepas tu dia nak push ya. Dia nak, boleh kata dia nak, mungkin lah saya tak cakap apa. Saya just nampak ini version peribadi, pendapat peribadi saya, dia nak push harga tu supaya naik ke atas lah. Supaya dapat bagi benefit kepada trader-trader, investor-investor yang lain dengan company juga. Okay, itulah reason dia kenapa. Sebelum ni boleh buat short selling, tapi intraday short selling je. Tapi sekarang ni memang dia stop benda tu. Mungkin sampai tahun depan kita pun tak pasti lagi. Okay. Right. Okay, yang lain ni memang ni ke? Memang dah apa? Kita ada muka baru lah dekat dalam ni. Alhamdulillah. Semua pun memang eager nak belajar sebenarnya. Okay, so seperti biasa hari ni saya akan cover lebih kurang satu topik je ya. So topik yang sama yang minggu lepas tak habis, lepas tu minggu ni saya sambung semula, okay. Jadi sambung semula macam minggu lepas kita cover lebih kepada wedge pattern. Jadi wedge pattern tu apa benda sebenarnya? Okay, macam biasalah korang nampak daripada wedge punya cheesy wedges dekat KFC tu, okay. So cheesy wedges dekat KFC tu nanti korang akan ni lah nampak pattern dia lebih kurang macam tu. Jadi hari ni kita akan gunakan channel pula. So channel tu macam mana, okay? So channel tu sebenarnya, okay, saya bagi tahu briefly dulu lah pasal channel. Channel first kali dia adalah line yang sama daripada support dengan resistance. So cara nak lukis benda tu sebenarnya, kalau market tengah downtrend, kita akan lukis daripada resistance dahulu. Tapi kalau market tengah uptrend, kita akan lukis daripada support dahulu, okay? So nanti saya akan tunjukkan cara dia. Reason dia kenapa, kita akan tengok daripada certain line tu. Jadi kadang-kadang movement dia tu dia akan bergerak di dalam support dengan resistance level tu sahaja, okay? Jadi bila dia bergerak dalam support dengan resistance, so itulah waktu dia untuk kita masuk sebenarnya, okay? Tapi kadang-kadang di pengakhiran dia tu, masa di penghujung dia tu, macam contoh dia dah touch lebih kurang 2-3 kali dekat dalam ya. Okay? Dan last kali memang agak bahaya kalau korang nak follow trend sebenarnya. Sebab apa? Sebab dia adalah reversal pattern. InsyaAllah saya akan tunjukkan ke dalam nanti ya. Right? Okay, jom kita tengok daripada slide apa yang kita nampak dekat dalam. Okay, so siapa yang ada persoalan tu, tolonglah terus tanya je. Okay, so seperti biasa hari ni, apa yang saya selalu buat. Okay, so pertama sekali saya akan buat dari segi teori dahulu ya. So dah habis bahagian teori dan barulah saya akan tunjukkan daripada contoh-contoh charting yang pernah berlaku sebelum ni ya. Okay, dah settle benda tu dan last kali barulah saya akan lukis based on ni. Barulah saya akan lukis based on apa pattern-pattern tu pernah berlaku ataupun tak sebelum ni dan kita akan tengok market apa potential market yang akan pergi ya. Right, saya ada tulis kat dalam ni. Okay, kalau korang tanya saya sebenarnya chart pattern ni kita akan cover reversal dan reversal ni sebenarnya memang banyak gila. Dia ada head and shoulder, lepas tu dia ada double dengan triple top ataupun bottom. Lepas tu kita ada channel, kita ada megaphone, kita ada wedge, lepas tu kita ada triangle pattern. Tapi triangle pattern tu lebih kepada lebih kepada continuation pattern. Yang mana saya bagi tahu tadi continuation pattern memang saya takkan cover langsung. Sebab apa? Sebab saya memang kaki tangkap saya jenis kaki tangkap ni lah reversal. Okay?
Bukanlah kita nak tangkap pucuk ke ataupun nak tangkap akar ke, tapi reason dia sebab kita nak tahu bila market tu akan reverse. Macam biasa, kalau korang follow daripada first week yang saya ajar itu, saya ada bagi tahu tentang support dengan resistance. Okay, so benda ni dia memang basic daripada support resistance. Jadi daripada support resistance adalah penambahan-penambahan lain tu. Macam market tengah uptrend, kita akan cari support level. Tapi dalam masa sama kita akan lukis juga reverse resistance level dekat dalam tu. Jadi kenapa kita kena lukis resistance dekat dalam tu? Reason dia sebab kita nak tahu sama ada pattern tu akan jadi ataupun tak, ya. Okay. Lepas tu kita akan buat first kali teori, backtesting, practical dengan last kali produk. Okay. So produk yang saya akan cover pertama sekali CPO. Lepas tu yang kedua adalah soya bean oil. Lepas tu yang ketiga saya dah tapis lebih kurang dekat 3 jenis saham je lah. Okay. So ada 3 jenis saham sebenarnya yang saya dah cover. Pertama Home Reeds, lepas tu Wegman dengan MLS. Okay. Sama ada dia pernah jadi sebelum ni ataupun dia tak pernah berlaku lah. Lepas tu kalau korang tanya saya almost setiap hari saya ada tapis lebih kurang 10 jenis saham, ya. 10 ataupun lebih kurang 15 jenis saham lah. Jadi seperti biasa, kalau korang nak benda tu based on apa yang kita jumpa, apa yang saya ajar daripada topik daripada beberapa minggu lepas lah dengan minggu ni, ya. Okay. Korang, pertama sekali korang ni lah, korang kena buka akaun dengan saya. So saya akan bagi lebih kurang 10 potential stock yang akan pergi based on apa yang kita nampak dekat dalam, based on chart pattern ataupun apa benda semualah. Okay. Lepas tu itu kena jadi klien lah. Pertama, kalau bukan klien macam biasalah kita akan buat lebih kurang macam ni, dan setiap pukul 11 malam korang tengok daripada Tuan Zafri. Tuan Zafri akan bagi inilah education pasal potential stocks yang boleh pergi. Okay. Right, jom kita tengok daripada ni. Kita boleh start lah sekarang ni. Okay. Minggu lepas saya ada cover pattern pasal ni, ya. Pasal, okay, sebenarnya chart pattern yang saya bagi tahu saya dah tapis banyak juga, tapi saya just cover 2 je. Sebab apa? Sebab benda ni selalu berlaku di dalam market. Okay. So bila dia selalu berlaku di dalam market, itulah waktu dia yang kita akan fokus gila-gila. Right. Okay, chart pattern ni ini yang minggu lepas saya bagi tahu, yang mana benda ni nanti saya akan tunjuk lah mana dia berlaku dekat CPO. Okay, nampak pattern tu lebih kurang macam pelik juga, tapi dia jadi. Itulah. Right. Okay, channel ni macam mana bentuk dia? Okay, ascending channel. Saya panggil ascending channel, ya. So ascending channel tu bila dia naik ke atas, okay. So contoh dia lebih kurang macam ni lah. Kalau dia naik, dia akan jatuh semula. So kita akan jumpa support level kita lah. Bila dia sentuh 2 point dekat bawah ni, dan dia sentuh dekat resistance level dekat atas ni. So 2 kali nampak je 2 point dekat bawah ni dengan 2 point ke atas ni, dan barulah kita boleh lukis channel tu. So channel ni kena ingat dia kena sama. Maksud dia dekat bawah ni kalau support macam ni, dan atas ni pun kena macam ni juga. Tapi kalau dia lari sedikit, tak ada masalah. Kita boleh gunakan juga. Kita boleh anggap benda tu sebagai channel juga, ya. Alright. Lepas tu yang kedua, descending channel sebenarnya. Jadi descending channel macam mana? Macam biasalah, dia jatuh ke bawah. Ascending tadi naik ke atas. Kalau descending dia jatuh ke bawah. Jadi macam biasa juga, dia kena ada lebih kurang 2 point saja dekat dalam ni. Okay, so kalau 2 point dia kena, okay, macam ni dengan ni, lepas tu ni dengan ni. So maksud dia line tu wajib sama. Untuk downtrend pula, especially untuk descending channel ni, kita kena lukis daripada resistance level dahulu. Dah settle resistance level, barulah kita lukis support level dekat bawah. Macam mana nak lukis? Just copy je lah line ni. Maksud dia line ni korang drag je dekat bawah. So korang kena faham yang movement dia lebih kurang sama lah dengan resistance level dekat atas ya. Right. Ini sebagai contoh dia. Kalau korang tengok daripada dalam ni, first step yang korang kena buat untuk market tengah ascending channel ni, korang kena lukis support dahulu. Kalau korang tengok dekat dalam ni, bentuk dia lebih kurang macam ni. So lukis support, point yang pertama, point yang kedua kena. Okay. Lepas tu point barulah kita lukis support level dekat dalam ya. Dah set. Okey, tak nampak lah. Okey, kita ada soalan sini. Kalau wedges tu tak jadi fokus dia, selalunya dia convert jadi flag kan tuan. Okey, yang itu nanti kita akan fokus lebih. Sebab apa? Sebab flag tu dia continuation level. Continuation. Jadi kalau continuation saya takkan cover sebenarnya. Sebab saya tak berminat sebenarnya kalau masuk entry pun based on continuation. Saya lebih suka masuk based on reversal. Jadi kalau based on reversal, kenapa? Sebab nanti saya akan tunjuk kenapa saya suka masuk based on reversal. Okay. Right. Nampak dekat dalam ni. So daripada support level ni,
Lepas tu nampak dia ada point yang kena lah. Minimum point yang wajib kena adalah 2 sahaja. Okay. So lepas dia kena 2 level, okay, dah kira cukup syarat dah, dan baru kita lukis support dekat dalam ni. Lepas tu barulah kita tengok line ni wajib sama. Ini line dekat bawah ni yang kali hitam ni, support ni wajib sama dengan resistance level ni. Okay. So bila dia dah sama, dan maksud dia right. So bila dia break dekat bawah, macam ni contoh, dia test semula, lepas tu dia naik dan baru dia jatuh ke bawah ya. So ini salah satu contoh dia lah untuk ascending channel. Okay. Kalau kita tengok dekat pattern yang satu ni pula, descending channel. So descending channel sama juga. First step yang korang kena lukis adalah dekat resistance level. Okay. Jadi resistance level first kali korang lukis, korang nampak dekat dalam ni, ini point yang pertama dia kena. Lepas tu ini point yang kedua. Okay. So lepas kena point yang pertama dengan yang kedua, dan barulah kita boleh lukis. Kita copy je line ni, pastikan line ni wajib samalah dengan line ni. Okay. Lepas tu kita lukis kat bawah, nampak ini pun kena, ini pun kena. So bila kita jumpa benda ni je, kita akan get ready sebenarnya. Sebab apa? Sebab kita nampak pattern ni akan berubah. Daripada downtrend, dia akan jadi uptrend pula. So ini sebagai contoh dia lah. Okay. Right. Okay tak? So far okay tak? Ada apa-apa soalan tak? Sebelum kita masuk ke bahagian backtesting, kita akan cuba tengok pattern-pattern backtesting nanti sama ada dia jadi ataupun tak. Okay. Right. Saya rasa semua okey ni. Semua dah memang nampak benda ni memang senang sebenarnya kan. So kalau senang okey tak apa. Kita boleh skip, lepas tu kita boleh cuba lukis dulu. Okay. Right. Saya tunjuk contoh satu ni ya dekat dalam ni. Okay, yang ni untuk mini Nasdaq sebenarnya. Tapi saya tunjuk dekat dekat Soya. Sebab apa? Soya memang cantik sebenarnya. Pattern tu berlaku. Okay, nampak? Dekat dalam ni. Okay. Okay, first kali, apa first step yang korang kena buat sebenarnya? Okay, first step yang korang kena buat sebenarnya ini je. Korang kena lukis dulu korang punya resistance level dekat dalam ni. Okay, so dah settle resistance level ni, korang copy je line ni, lepas tu korang masukkan dekat bawah. Pastikan dia kena. Korang nampak? So, nampak channel ni? Jadi channel ni, ini yang pertama kalau korang tengok dekat dalam. Dia kena dekat dalam ni, lepas tu last kali dekat dalam ni lah. Okay. Okay, tapi ni masalah dia pattern yang tak jadi lagi lah. Orang kata dia still dalam ni. Jadi apa yang kita boleh buat sebenarnya, kita tunggu je dia breakout dekat dalam ni. Once kalau dia breakout, kita boleh anggap dia akan pergilah. So lebih kurang 2 minit lagi sebelum market open nanti kita akan tengoklah sama ada dia jadi ataupun tak ya. Okay, so inilah steps dia. Pertama sekali korang lukis dulu resistance level. Okay, dah settle resistance level macam biasa yang minggu lepas saya bagi tahu. Minggu lepas saya cakap 2 minggu lepas, okay? So 2 minggu lepas saya ada bagi tahu kalau market tengah downtrend macam ni, first step yang kita kena buat, kita kena lukis resistance dahulu, okay? Kenapa kita lukis resistance? Sebab kita nak tahu kalau dia break dekat atas ni, dia break dekat resistance level ni, dia akan naik ke atas, okay? So macam biasalah, kita dah jumpa resistance level kita dan barulah kita lukis kita punya support level dekat dalam ni. So ini second step dia. So barulah kita jumpa, okay? Right. Dah jumpa level dekat dalam ni, kita boleh buat satu kesimpulan yang market. Okay? Market masa tu lebih kurang dekat sini. Saya lukis. Masa tu market dekat sini, dia jatuh. So dia kena, dia touch dekat support level dekat dalam ni. Ya. Boleh kata masa permulaan tu dia tak jadi lagi. Tapi bila dia keluar jadi macam ni, dia betul-betul sentuh dekat level ni. So memang orang kata ni lah, dia dah jadi confirm lah. So bila jadi confirm, kita tahu. Sekarang ni, apa kita punya target sebenarnya? Kalau market jatuh sampai level ni pun nanti, dia akan naik semula ke atas ya. So dia akan berubah arah nantilah, orang kata. Allah, macam mana pakai benda ni. So bila dia break, dia akan jatuh. Mungkin dia akan jatuh sikit. Kalau dia jatuh pun dekat level ni, lepas tu baru dia naik ke atas semula. Okay, so ini yang saya nampak lah untuk market. So ini contoh untuk soya bean oil. Kita cuba tengok lagi contoh yang sebelum ni ya. Okey, kalau ada apa-apa soalan tu korang terus tanya ya. Tak payah nak kita tak payah nak stop sampai satu level barulah saya nak expand satu persatu lagi ya. Okey, kalau kita test daripada ni, kita akan fokus dekat ni je. So saya tak akan fokus dekat apa-apa jenis ni lah. Saya tak akan fokus dekat apa? Saya tak akan fokus dekat apa time frame So bahagian time frame tu korang tak perlu nak tanya saya kenapa nak guna time frame macam ni, okey? Kenapa nak guna macam tu? Okey, ni macam ni ada satu contoh lagi.
Okay, ini untuk market descending channel ya. So descending channel apa yang korang perlu buat dekat dalam ni? First kali korang tengok dekat dalam ni ya. Nak lukis garis tu agak tak berapa pandai. Tak apa, nanti korang tengok daripada apa yang saya lukis dekat dalam ni. Nanti korang cubalah melukis dekat dalam tu ya. Right, lepas tu Saham Malaysia boleh tak guna channel ni? Ya, sekarang ni macam saya cakap tadi, saya akan cover bahagian CPO dengan soya bean oil dahulu. Dah settle benda ni nanti barulah saya akan masuk ke bahagian saham pula. So stay tune lah orang kata. Mungkin dekat saham saya akan buat yang last kali lah. Okay? Saya tahu dekat dalam ni memang ramai yang memang trader saham sebenarnya. Okay? Jadi kita akan fokus futures dahulu. Okay? Right, nampak? Cara nak tarik benda tu macam saya cakap tadi. Okay? Kalau korang tengok daripada dalam ni, first kali korang lukis daripada resistance level dahulu. Okay? Dah settle resistance level, barulah korang lukis bahagian bawah dia ni, support. Boleh kata line tu wajib ni lah, wajib kena dululah. Tapi dalam case ni nampak dia terkeluar sedikit. Ini pun terkeluar sedikit. Takkan kita nak ambil dekat sini. Okay? So, kita tak akan ambil level dekat sini sebenarnya. So, kita akan ambil dekat sini. Kenapa? At least, yang ini boleh kata dia memang kena. Okay? Lepas tu yang ni, dia dah terkeluar tapi dia masuk semula. Jadi kita akan gunakan je line dia dekat dalam ni. So ini kita boleh anggap sebagai channel lah. So kalau korang tengok dekat dalam ni, bila dia break dia, kita tengok sama ada dia jadi ataupun tak. Nampak? Dia terkeluar je daripada garisan. Okay, market akan terus berubah arah lah orang kata. Okay? Daripada downtrend, lepas tu dia naik jadi uptrend pula. Wah, lambat pula. Bukan uptrend lah, boleh kata dia jadi flat jugalah. Okay? Bila dia flat, dia memang terkeluar. Dia memang naik. Okay? Bila kita nampak dia naik je, tapi itulah, kita nampak next, lepas tu dia jatuh terus ke bawah. Okay? Right, lepas touch tu tadi, ada ke barangkalian dia naik terus tak? Kebiasaan akan drop sikit, baru dia akan naik dan breakout. Allah, banyaknya soalan ni. Okay, saya jawab satu dulu. Lepas touch tu tadi, ada ke barangkalian dia akan terus, dia naik terus ke? Kalau touch tu, maksud dia touch dari segi ni ke ataupun touch dari segi ni? Saya tak berapa faham ni soalan. Okay. So kita akan ambil dekat level sini je. Melainkan kalau dia jatuh, katakan line tu dia jatuh sampai level sini, barulah kita adjust. Kalau dia terkena dekat sini, boleh kata channel tu cantik lah. Okay. Tapi dalam case ni, dia tak kena pun untuk next level tu. So apa yang kita kena buat, kita kena ambil je line dekat sini dulu. Kenapa? Sebab at least benda tu dia kena line yang pertama dengan line yang kedua. So benda jadi valid lah orang kata. Okay. Touch yang support. Okay, kalau dia touch support, kita boleh buy dekat bawah. Tapi dalam case ni, dia tak touch support pun. Nampak? Dia tak touch langsung, tapi dia breakout naik atas pula. So, bila dia breakout naik atas, dia pecah je, dia akan bertukar arah lah. Okay? Tapi dalam case ni, dia tak jadi. Yang mana dia jatuh dulu, dan baru dia naik ke atas. Okay? Okay. Kebiasaan ni, dia akan drop sikit, baru dia naik ke atas breakout. Okay, sebenarnya yang soalan ni, selalu dia macam ni. Okay? Bila kita jumpa je certain pattern ni, kalau dia keluar, dia takkan straight forward tau. Bila dia breakout, macam contoh sini, dia breakout dia takkan terus all the way ni. Dia takkan terus all the way naik macam ni. Selalunya untuk market, especially untuk komoditi, dia akan jatuh dulu, dia akan touch dulu previous resistance ni, dia akan become support dulu, dan last kali barulah dia naik ke atas. Macam itulah, itu contoh dia lah yang banyak kali. Okay? Right, jom kita tengok lagi contoh untuk CPO pula. Okay. Baik, kita tengok contoh untuk CPO yang mana memang ada channel juga yang saya jumpa dekat dalam sebenarnya. Okay. Yang ini lebih kepada ni lah pattern-pattern yang pattern biasa je. Okay. Mungkin yang ni saya jumpa dekat dalam ni. Okay, yang tadi tu contoh untuk descending. Tapi sekarang ni kita cuba cari pattern untuk ascending pula. Okay. So yang ni tak berapa cantik sebenarnya kalau nak anggap dia sebagai channel. Okay. Ini tak berapa cantik lah. Sebab apa? Sebab kalau korang tengok dekat dalam ni, dia kena dekat level ni je. So bila dia kena dekat level ni, yang level-level lain tu tak kena pula. Okay. So dia tak berapa cantik lah sebenarnya. Tapi tak apa, kita cari lagi. Kita cuba determine lah cara nak lukis benda ni. Sebab apa? Sebab kalau saya tunjukkan teori, memang susah korang nak hadam benda tu. So bila saya lukis macam ni, at least korang akan nampak lah insyaAllah. Okay. Okay, sementara tu kalau korang ada apa-apa soalan dekat dalam, korang terus bertanya je. Tak perlu nak tunggulah saya berhenti dulu. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita nak cari certain pattern ni, bukan senang sebenarnya. Okay, so nampak yang ni ada satu lagi channel dekat dalam ni.
Right? So mana satu nak ambil sebenarnya? Kalau kita ambil sini, dia tak kena point. Tapi kalau kita ambil sini, walaupun dia terkeluar sini tapi dia kena. So kita buat anggap benda ni sebagai channel lah, nampak? Dia bertukar arah, okay? Walaupun dia terkeluar tapi dia masuk semula ke dalam. So boleh kata ini adalah fail pattern, okay? So bila fail pattern tu berlaku, kita nampak memang kita ni lah, kita expect dia akan jatuh tapi dia tak jadi, okay? So bila dia tak jadi, so apa yang kita kena buat next? So kita akan cari lagi lah pattern-pattern yang lebih kurang ni lah, memang cantik lah, okay? Saya cuba tunjuk lagi contoh daripada yang lain ya. Okay, kita tengok daripada ZL lah. So kalau bukan apa, sebab ZL ni banyak kali jadi pattern ni. So saya cuba tunjukkan dulu dekat dalam. Mana pattern dia? So pattern ni kita cuba tengok dulu lah. So saya cuba play video dulu. Okay, untuk siapa yang ni siapa yang nak lukis benda ni better korang pakai ni lah. Better korang pakai TradingView. Sebab apa? Sebab TradingView ni memang dia, korang boleh play video macam ni lah. So bila boleh play video macam ni memang menarik sikit kalau korang nak lukis, okay? Right. So ini lebih kurang macam ascending, macam apa? Macam pattern ending diagonal. So ending diagonal tu yang saya bagi tahu, dua je saya fokus dekat dalam. Once kalau saya jumpa je ending diagonal ataupun apa satu tu, channel, saya akan fokus dekat channel dengan ending diagonal, okay? So ini kita tak boleh cakap yang macam ni lah, dia tak berapa cantik sebenarnya. Tapi tak apa, kita cuba tengok lagi sama ada dia boleh jadi ke tak. Okay? So ini kita boleh anggap sebagai channel jugalah. So at least macam saya cakap tadi, dia tak semestinya kena tepat-tepat dekat level ni. Okay? Dan ada level bawah yang satu lagi ni kena tepat. Tapi bila dia lari sedikit, okay? So macam dalam case ni, dia lari sikit tapi dia bersentuh juga. Bila dia sentuh je, so kita boleh anggap ada satu pattern dekat dalam ni yang jadilah orang kata, okay? Okay, nampak? Bila dia downtrend, dia break dia dekat atas. So, nampak? Dia bertukar arah terus. Lepas tu dia naik kan? Dia bertukar arah. Nampak? Okay. So, main point dia, kalau korang gunakan benda basic ni, okay, bila korang gunakan benda basic ni je, ini waktu yang memang betul-betul penting untuk korang fokus. Kenapa? Sebab once kalau dia break je, korang nampak? Okay, dia bertukar arah terus kan? Daripada downtrend ni, lepas tu dia bertukar arah jadi uptrend pula. Okay. So, nampak? So ini yang memang betul-betul korang kena fokus. Bila dia break dekat resistance level. Lagi satu, ada benda saya nak bagi tahu. Okay, dalam case ni, kalau korang tengok once kalau korang tengok dekat dalam ni, apa korang nampak? Dia shadow yang terkeluar tau. Once kalau shadow yang terkeluar, korang tak boleh anggap lagi benda tu sebagai confirm breakout. Pastikan body kena keluar. Macam dalam case ni, ini body yang terkeluar tau. Yang ni just shadow je terkeluar. Bila shadow terkeluar, so selalunya kita takkan anggap dia akan confirm breakout. Jadi apa yang selalu berlaku dekat trader-trader ni, bila dia masuk je based on breakout macam ni, dia gunakan 30 minit punya chart, okay? Lepas dia gunakan 30 minit punya chart, dia tengok charting dekat dalam ni pukul 8 pagi lah. 8 pagi dia nampak breakout dia dah kelang kabut dah nak masuk buy, okay? So bila dia masuk buy, tengok apa jadi, market tu jatuh pula. Okay. Lepas tu second test lagi, jatuh lagi. Okay. Yang ni tak payah cerita lah. Satu, ini breakout dekat sini. Korang dah kelang kabut nak masuk. Bila korang masuk kelang kabut dekat dalam ni, memang bahaya. Pastikan real body terkeluar dahulu, dan barulah korang boleh anggap benda tu confirm. Okay. So yang pertama, entry korang. Okay. Benda yang penting sebenarnya kita nak tahu entry kan. Okay. So entry kita dekat mana? Ini yang pertama. Sebab apa? Sebab body dah terkeluar. Lepas tu entry yang kedua dekat dalam ni pula. Sebab dia touch. Okay. Jadi selalunya market ni previous resistance level boleh menjadi support. Kalau korang jumpa previous resistance jadi support, itulah waktu dia untuk korang masuk. Okay. Okay, berbeza dengan harmonik, yang mana harmonik selalunya budak harmonik dia dapat tangkap dekat bawah ni. Okay. Dia dapat buy dekat bawah ni. Tapi kalau korang nak confirmkan semula dengan chart pattern, so inilah waktu dia. So bila dia breakout je, real body terkeluar, ini salah satu sign. Kalau korang masuk terkena stop loss kan. Okay. Saya kata korang masuk je lagi, tengok apa jadi. Bila market naik dia jatuh semula, lepas tu dia continue naik. Berapa kali dia test kat dalam ni. Okay. So lepas tu kita tengoklah sama ada dia jadi ataupun tak, bertukar arah terus ataupun dia jatuh semula ke bawah. Okay. Kau nampak? Dalam kes ni dia pun sama juga, dia tak all the way up. Okay.
So ni boleh lah kata dia keluar, dia jatuh semula baru dia naik ke atas. Okey. So boleh kata memang agak ni lah, agak apa? Agak ni lah, especially untuk komoditi ni memang agak agak volatile. Okey. Alright. Okey tak? Ada apa-apa soalan tak? Semua faham ke ataupun tak berapa faham ke? Okey, stop loss sebenarnya dekat dalam ni tak ada choice lah. Kalau korang masuk dekat dalam ni okay, jom kita tengok dekat dalam. Kalau korang masuk dekat sini, sebenarnya stop loss tu maintain je dekat line. Okay. Jadi inilah line ni daripada previous resistance tu dia jadi support line. So bila dia jadi support, previous resistance jadi support, so entry korang dekat dalam ni So kalau selagi dia touch dekat level ni je, selagi tu itulah entry korang. Okay. Jadi depends. Kalau korang nak gunakan chart pattern ni purely, korang boleh ambil previous previous low, higher low ni sebagai korang punya stop loss. So kalau korang masuk entry dekat sini pun, nampak 31 dengan 22, baru berapa tick. Kalau dekat soya ni, korang tengok lebih kurang dalam 9 tick je. So depends dekat stop loss tu juga. Ataupun kalau korang nak ambil stop loss dekat level ni, sebenarnya memang dekat lah, agak dekat lah, okay. So sebenarnya saya gunakan previous resistance ni become support, inilah sebagai entry saya. Lepas tu stop loss saya akan cuba ambil daripada previous higher low dekat dalam ni. Okay. So nampak, kalau korang tahan stop loss tu, duit korang besar, ambil lah lebih kurang dalam 25 point sebagai stop loss korang. Tapi kalau korang tak tahan, ambil je yang previous terdekat ni. Kalau previous higher low yang terdekat ni. Kalau previous higher low terdekat ni korang nampak dekat dalam ni, so ini ada potential lah sebenarnya. So ada potential. Tengok, kalau dia naik pun, yelah stop loss korang 9 point. Kalau korang biasa gunakan risk to reward ratio, 1:3 sebenarnya, so lebih kurang dekat 27 point. Sepatutnya profit korang. So 27 point, itu korang dah keluar. 27 point dekat futures sebenarnya, lebih kurang dekat berapa point tu? 27 point darab 25. Lebih kurang dekat RM675 dengan modal korang sebanyak RM3,000 saja. RM3,500 lah. Boleh dapat RM675. Okey? Okey, boleh tak? Saya dah tunjuk untuk descending. Sebenarnya descending banyak kali jadi kot. Ada 3 kali saya tunjuk dekat dalam ni. Okey. Kalau dekat features, macam biasa, korang kena fokus dua-dua jenis pattern. Ascending ataupun descending channel. Memang itu dua benda yang korang kena fokus. Okey? Tapi kalau dekat saham, korang kena fokus dekat descending channel saja. Kenapa? Sebab bila dia break macam yang contoh tadi saya tunjuk tu, dia break lepas tu dia naik ke atas. Okay? Dan korang kena ingat, pattern ni banyak kali jadi dekat saham dan futures lah. Okay? Dekat saham memang banyak kali jadi. So bila kita jumpa je benda macam ni, okay, dekat saham ni memang leceh sedikit lah. Kenapa? Sebab breakout tu kita kena confirm dengan volume. Tetapi dekat features ni kita tak perlukan confirm dengan volume. Dekat features ni dia breakout dia terus akan pergi. Tapi macam biasalah, dia akan jatuh dulu. Dia akan bermain dahulu di dalam level resistance tu. Jadi previous resistance become support. So itulah dia bagi peluang dekat kita untuk masuk semula. Okay? So bila kita dapat peluang, orang kata breakout pertama tak jadi, kena stop loss ke apa ke. Lepas tu kali kedua dia bagi lagi peluang dekat kita untuk masuk. Lepas dia bagi peluang untuk kita masuk, itulah waktu dia untuk kita masuk. Korang tengok daripada satu swing ni je, satu swing yang kecil macam ni lah. Berapa besar potential profit dia. Once kalau dia breakout kecil-kecil, 9 tick stop loss, tapi dekat features potential profit 84 point. So 84 point tu lebih kurang dalam RM2,100 lah. Okay? So dekat features korang tengok berapa lama ni bila dia breakout. Kalau kita masuk dekat dalam 35 bar, lebih kurang 2 hari jugalah. 2 hari 23 jam, 30 minit. Okay? Itulah peluang untuk korang dapatkan profit. Okay? So selalunya bila view korang dah betul, memang korang kena hold je lah benda tu. Bila korang kena hold, lepas tu adalah cara dia kalau korang nak main trailing, nak ambil profit dekat dalam ni. Sama ada korang nak main trailing stop ataupun korang nak main letak TP siap-siap. Macam saya cakap dia lah, risk to reward ratio 1:3. Kalau stop loss korang 1, maksud dia take profit korang 3. Jadi dalam case ni stop loss korang 9 point. Jadi 9 point, take profit korang lebih kurang dekat 27 point lah. Itu je cara dia yang sebenar. Ini dalam buku ada cakap lah pasal risk to reward ratio. Okay? Right, okay tak? So far?
ada yang tak berapa clear. Dah boleh. Ataupun nampak pattern ni macam dah jadi dah tahu dah. So ke nak cari lagi pattern yang lain. Sebab saya jumpa descending channel dia, saya tak jumpa ascending. Saya cuba carilah, kita cuba test lagi ascending. Okay, dekat ascending channel kita cuba cari dulu sama ada kita boleh jumpa ataupun tak. Dia basic dia macam ni je. Korang kena lukis daripada support level dahulu. So daripada support level korang lukis je dulu. So nampak. Okay, macam mana nak dapatkan channel tu? Korang lukis je. Kalau market tengah uptrend, lukis dulu support. Okay. So macam dalam case ni boleh kata tak jadilah. Okay. Dia tak jadi. Jadi kita akan ignore dulu. Clear, thank you. Brother boleh mute tak? Okay, siapa yang tak mute tu tolong tutup mic saya ni pula. Siapa yang baru join sebenarnya? Tak apa, saya boleh stop terus kejap lah. Saya ni. Okay. Lepas ni tak ada apa? Tak ada case lagi orang boleh unmute themselves. Okay, dia selalu masalah ni berlaku bila korang keluar. Bila korang terkeluar lepas korang join semula. Once kalau korang join semula, so nanti setting tu dia akan jadi ni lah. Korang punya mic tu akan jadi open. Tapi tak apa, saya dah stop. Maksud dia tak ada seorang pun boleh unmute. Okay. Right? Okay. Boleh tak? Okay, minta maaf bahagian gangguan tu. Okay. So bahagian gangguan tadi saya pun lupa nak stop bahagian tu. Tapi tak apa, saya dah stop. Okay. Alright. Okay tak? Boleh faham tak? Jom kita cari lagi lah. Tadi asyik descending channel lah. Kita cuba cari ascending channel pula. Tapi sebab apa? Sebab siapa yang guna descending channel tu sebenarnya memang cantik kalau dia dapat masuk dekat saham. Sebab saham kan kita nak cari buy. Jadi market tengah downtrend. Lepas tu kita jumpa descending channel. Kita jumpa dia nak test dekat breakout. So once kalau korang selalu dapat report daripada mana-mana broker house, selalu dia akan bagi tahulah mana level-level dia breakout itulah, breakout ni semua. So breakout dia based on apa? Mungkin dia menggunakan breakout based on moving average ke. Tapi kalau tanya saya personally, saya akan gunakan breakout based on inilah chart pattern. Yang mana chart pattern ni memang cantik sebenarnya. Banyak kali jadi. Okay. Bila dia banyak kali jadi itulah. Nampak? Okay, lagi satu benda saya nak bagi tahu sini ya. Okay, katakanlah kalaulah kita jumpa satu channel dekat dalam ni, macam yang saya bagi tahu tadi, benda tu dia takkan straightforward sebenarnya. Okay, apa maksud saya tak straightforward? Katakan kita jumpa ada channel dekat dalam ni. Katakanlah kita anggap benda ni sebagai channel. Okay? Jadi market movement tu dia takkan straightforward. Bila dia breakout dekat bawah, dia akan terus all the way down. Macam ni contoh dia. Dia breakout sini kan, dia akan terus jatuh ke bawah. Tak. Selalunya, especially untuk komoditi ni, dia akan bermain lebih kurang macam ni. Once dia jatuh macam ni, dia akan naik dulu. Jadi korang kena ingat, previous support korang ni akan jadi resistance semula. Okay? So previous support become resistance, lepas tu dia akan naik semula, dia akan main. Okay, once siapa yang masuk based on breakout dekat sini, tak ada choice lah, memang kena stop loss. Okay, jadi korang kena ingat stop loss tu memang pastilah. So apa yang kita buat, kita study based on previous pattern, lepas tu kita cuba masuk based on previous pattern tu, sama ada dia jadi ataupun tak. Okay, jom kita tengok. Ini contoh je lah, sebab saya tak jumpa pattern yang lain, nampak? Okay, so selalunya dia takkan straightforward jatuh terus ke bawah lah. Dalam case ni dia jatuh dulu, dia main lagi. Okay, so bila dia test dekat dalam ni, okay, especially untuk futures trader dekat dalam ni, once dia touch dekat dalam ni je, korang boleh cuba sell lagi. Dia touch lagi, korang boleh sell. Tapi dalam case ni nampak, dia jatuh lepas tu dia naik. Okay, so macam saya bagi tahu tadi, kita nak ambil stop loss sebenarnya dekat level mana kalau kita tak jumpa dekat dalam ni. Okay, mungkin korang boleh ambil previous high dekat dalam ni. Kalau korang gunakan previous high dekat dalam ni, memang sah kena stop loss lah. Okay, so memang Allah. Right, so memang sah lah dah kena stop loss kalau ambil previous high dekat dalam ni. Memang tak ni lah, tak jadilah orang kata. Okay, so pattern tak jadi, apa yang kita kena buat, kita tengok lagi dekat dalam. So itulah, benda ni bukan confirmation sebenarnya, tapi dia sebagai direction untuk kita lah tengok movement market tu macam mana. Okay, jom kita tengok dekat dalam ni lagi, ada tak dia boleh jadi satu channel lah. Okay, macam ni kita boleh anggap dia sebagai channel lah. Okay, sebab apa? Sebab dia dah sentuh lebih kurang dekat beberapa level. Tapi macam yang saya bagi tahu tadi, kalau kita nak ambil dekat atas ni sebenarnya boleh. Tapi itulah, line dekat resistance tu kena dekat sini. Tapi apa yang kita buat, kita ambil dekat level ni lah. Okay,
So korang tengok Okay, lagi satu based on first week yang saya ajar sebelum ni, kita kena tengok kita kena tengok apa dah nama dia ni, angle tu. Kecerunan untuk certain trend tu ya. So nampak kalau dia 62%, maksud dia market ni kalau dia jatuh dia akan terus jatuh gila-gila tau. Tapi kalau dia movement dia tu, kalau dia pergi dekat 45%, maksud dia naik cantik, okay, dia naik cantik, lepas tu kalau dia jatuh pun dia akan jatuh slow lah. Tapi dalam case ni boleh kata dia agak curam dia naik. So once kalau dia naik agak curam, selalunya kalau dia jatuh dia akan jatuh ke dabak lah orang kata, okay. Kita tengoklah macam mana jadi ataupun tak. Okay, nah nampak satu channel ni nampak. Macam saya cakap tadi, benda ni korang kena ambil tahu juga sebenarnya. Benda yang basic ni, based on trend line. Okay, kalau korang nak belajar bahagian trend line, apa yang saya ajar ni, bahagian kecerunan, kecerunan, dia punya slopeness lah orang kata, okay. Korang tengok daripada first week video saya ada dekat Facebook, so dekat dalam tu saya dah explain properly. Memang banyak gila lah saya explain pasal trend line, lepas tu support become resistant, resistant become support, lepas tu kecerunan trend line tu. Kalau dalam case ni boleh kata makin cerun, katakan kalau market tu dia naik lebih kurang sampai 90%, okay. So macam contoh Mahsing lah. Mahsing dia naik macam lebih kurang dalam memang gila-gila kan naik daripada 7% naik ke RM1.40 ke berapa. Saya pun tak ingat tadi. Apa nanti kita akan tengok. Okay. Kalau dia naik macam ni, selalunya dia akan jatuh pun dia akan jatuh agak laju tau. Okay. So dalam case ni yang tadi saya lukis, ini dekat 62% lah. Kalau dia jatuh je nampak, walaupun dia naik dekat sini, dia jatuh, dia terus all the way down. Okay, dia break dia dekat support ni, dia jatuh. Tapi dalam case ni, dia tak bagi peluang dekat kita lah. Kenapa tak bagi peluang? Dalam case tadi yang saya tunjuk, based on drawing tadi tu, bila dia breakout macam ni, dia tak straightforward saya cakap. Selalunya dia akan naik dulu dekat sini, dia main lagi sekali, dan baru dia jatuh ke bawah. Okay. Okay, so inilah contoh dia. Tapi dalam case ni, apa yang kita jumpa dekat dalam ni, dia jatuh je sebatang candle, dia naik sikit dulu, baru dia terus jatuh ke bawah. So inilah contoh dia untuk ascending channel, okay. Right, boleh tak? Okay, so bahagian ascending saya dah cover. So sekarang ni, kita cari lagi satu contoh untuk ascending. Sebab apa? Sebab ascending channel ni penting sebenarnya. Memang banyak kali berlaku juga. Okay, untuk saham, siapa yang nak gunakan saham sebenarnya? Bila korang jumpa ascending channel ataupun channel yang menaik ke atas itu korang kena jaga-jaga. Katakan korang dah ada profit kat dalam tu. Korang dah pegang lama, lepas tu korang nak tengok profit sampai bila saham tu boleh pergi. Yelah, sebab apa? Sebab kita takut nanti sampai ujung macam ada case orang ni lah. Kita cari apa pattern hari tu? Saya cari bintai sebenarnya. Bintai kita buy dekat 5%. Okay, 50 lebih lah. Saya pun lupa berapa. Nanti saya tunjuk kat dalam. Tapi brother seorang tu pergi buy dekat 7%, 70 lebih, 72 sen, 73 sen. Dah break even. Lepas tu kita jumpa ada satu channel dekat dalam tu. Channel tu menyatakan, dia menunjukkan dekat kita lah yang channel tu dah habis dah orang kata. So tinggal tunggu masa nak break out dekat bawah. Jadi itu waktu dia kena keluar. Katakan kalau dia dah buy dekat 5%, 5% lepas tu dia nak tunggu market. Mungkin dia nampak market akan pergi lebih jauh lah. Mungkin naik sampai berapa? Sampai RM5 ke, daripada 5% naik RM5 ke. Yalah dekat saham kan, orang kata macam-macam benda boleh berlaku. Lepas tu benda tak mustahil. Okay? Jadi dia expect market akan naik lebih jauh, tapi dia lupakan chart pattern. Bila dia tak pakai chart pattern kat dalam, apa berlaku dekat dia? Sampai sekarang dia sangkut. Ada dia buy dekat yang lebih tinggi lah. Banyak kali lah jadi dekat dia. Jadi itu yang saya cakap, benda ni memang betul-betul penting. Kalau korang nampak je, memang korang kena ni lah. Korang kena kena fokus kau-kau. Alright, ini dah habis. So saya nak tunjuk banyak sangat sebab masa tak berapa cukup. Tuan Zafri nak explain pasal potential saham lagi nanti. Kita cuba tengok lagi lah apa jenis saham yang ada potential. Okay, macam satu saham ni yang saya jumpa dekat dalam Home REITs. Okay, Home REITs ni kalau saya tak silap saya ada jumpa satu channel dekat dalam ni. Kita buka dekat daily dulu. Right, daripada daily, lepas tu macam biasa. Kalau market tengah uptrend, korang kena lukis daripada support level dahulu. Dah settle bahagian support level ni, then barulah korang lukis tengok dekat resistance level dia ni. Sama ada dia menyerupai channel ataupun tak. Okay. So dalam case ni boleh tak anggap sebagai channel? Okay lah, saya akan anggap sebagai channel lah. Okay.
Sebenarnya korang akan jadi confused sebenarnya. Kenapa saya tarik? Kenapa saya cakap dia wajib kena dekat sini? Okay, first step dia. Kalau market tengah uptrend macam ni, market tengah uptrend, step dia yang pertama korang kena lukis ni dahulu. Okay, support. Dah settle support, barulah korang lukis dekat resistance level ni. Pastikan level ni kena sama. Dia, apa panggil, apa perpendicular. Level parallel lah. Okay, dia kena sama. Okay, lepas sama, okay, last kali, mana satu aku nak tarik? Aku nak ambil sini ke? Aku nak ambil sini ke? Aku nak ambil dekat sini, okay? So, kalau tanya saya personally, saya takkan ambil dekat sini. Sebab apa? Sebab ini satu point sahaja yang kena. So, saya akan ambil dekat level ni. Okay. Kalau nak ambil dekat sini, kenapa tak ambil dekat sini pula? Okay. Kena ambil dekat sini. Sebab apa? Sebab dia dah sentuh dua level. Yang pertama dengan yang kedua. So, barulah kita akan anggap channel tu akan confirm, okay? So, based on apa yang saya nampak dekat home reads ni, so pertama sekali apa yang kita jumpa dekat dalam, kita nampak ada channel dekat dalam ni. So channel ni, so potential mungkin market boleh naik sampai level ni dahulu, dan last sekali barulah kita akan anggap dia akan jatuh ke bawah, okay? So ini salah satu dia lah yang kita nampak based on apa? Based on home reads dari segi saham lah, okay? Macam saya cakap, dekat saham ni, kalau korang nak gunakan ascending channel ni, ascending channel sebenarnya untuk korang measure profit korang saja. Seberapa banyak profit korang tu boleh pergi, okay? Melainkan kalau ada keluar news ke dalam tu lah. Once kalau ada keluar news ke dalam, kita tak boleh buat apa-apa, okay? Kalau dia terkeluar, kalau dia nak keluar pun, dia akan terus naik sampai dekat atas ni, ikut suka hati dia, yalah. Macam contoh masing tu, masing saya tak jumpa pattern. Bila nampak macam tu, ramai yang bertanya hari tu. Sama ada masing boleh pergi lagi tak. Memang kita nampak boleh pergi, tapi itulah macam saya bagi tahu tadi, based on slopeness of trend line tu, makin curam, okay, kalau dia jatuh, dia akan jatuh gedabak. Okay, itu yang korang kena jaga-jaga lah. Tapi kalau nak masuk tak ada masalah lagi, okay. Right, ini based on channel. Jadi kalau korang masukkan chart pattern pula, okay, masukkan harmonic pattern. Okay, kalau tanya saya harmonic pattern boleh pergi sampai level mana sebenarnya, okay. So kalau tanya saya harmonic pattern, dia boleh pergi sampai level sini. So korang tunggu dekat 91.5 sen lah, 91.5 sen. Mungkin dia boleh naik sampai 91.5 sen. Inilah target saya kalau siapa gunakan harmonic sebenarnya, okay. Ini based on harmonic pattern lah. So mana harmonic pattern ni memang kita boleh tangkap awal-awal. Yang mana kalau kita just purely gunakan apa tadi? Kalau kita gunakan chart pattern, kita nak tunggu je dia jatuh dulu. Once kalau dia jatuh, dia breakout, then barulah kita boleh sell. Tapi masalah dia dekat saham, kita boleh sell tak? Kita tak boleh sell. Okay? So apa yang kita boleh buat? Kita boleh gunakan benda ni untuk measure. Profit tu boleh pergi sampai level mana. Tahap mana dia boleh pergi? So 91.5 sen lah. Okay? Right. Itu home reads. Lepas tu kita tengok Wegman. Lepas tu saya buka lah siapa nak saya lukis satu pattern. Saya cuba carilah kalau ada pattern dekat dalam ya. Kalau harga naik ikut news memang susah nak baca pattern dia ke tuan? Sebenarnya kalau tanya saya personally, bagi saya news memang dah ada 5% daripada efek dia tu masuk ke dalam technical. Yang mana technical kita akan lukis siap-siap. Lepas kita lukis siap-siap dekat dalam tu, then kita nampak market akan pergi certain level tu. News ni boleh kata dia macam Ajinomoto dengan garam dia. Dia just penyedap rasa je. Ataupun dia mempercepatkan target kita. Ataupun inilah dia mempercepatkan target kita. Tapi kalau tak ada news, kadang-kadang dia akan jadi lambat je pergi dekat target level kita. Okay? So ambil masa lah lebih kurang sebulan, 2 bulan macam tu, dan baru dia pergi. Kalau ada news, mungkin dia akan ambil masa 2-3 hari, baru dia pergi. Okay? Itu personally based on view saya. Yang mana view saya ni memang kita eliminate news 100%. Okay? So, yelah macam biasalah. Ada yang tak berapa setuju dengan saya. Macam minggu lepas pun, tak baca news. Tak baca news, kau biar betul tak baca news. Memang kita tak baca news langsung. Saya takkan baca news langsung. So apa yang kita buat, memang kita eliminate news, kita akan fokus purely dekat technical dekat dalam ni. Dan alhamdulillah beberapa kali jadi. Even Bintai pun, okay? Sebelum dia naik sampai 7%, kita dah target sampai daripada 5% tau. Masa kita nak masuk buy tu, okay? Right, home risk dah settle, lepas tu kita tengok Wegman pula. Okay, siapa nak saya tolong tengok pattern nanti, ni Wegman ni, nampak? Ada satu pattern dekat dalam. Sekarang dia tengah test ni, okay? Tapi ini lebih kepada lebih kurang macam ni lah, lebih kurang macam ending diagonal. Tapi sebenarnya benda ni kita boleh anggap sebagai channel juga. Okay? Kenapa? Sebab at least macam yang saya bagi tahulah, dia kena at least kena point dekat atas ni lah. So ini kita ambil resistance level kita. Okay? So sekarang ni, okay, apa yang kita boleh buat rumusan sebenarnya?
So nampak market ni dia tengah test, okay. So kalau dia jatuh ni, dia akan terus jatuh ke bawah lah. So kena jaga-jagalah siapa ada hold dekat Wegman ni. Wegman, lepas tu korang kena ni lah, korang kena get ready lah. Bukanlah saya cakap ni, kita nak buy dekat support juga, okay. Dia dah test berapa kali? 1, 2, ni hampir kena lah. 3, so yang keempat. So kalau kali keempat dia naik ke atas, kita bernasib baik lah. Tapi kalau kali keempat tak jadi, dia jatuh ke bawah. Ini yang korang kena jaga-jaga, jangan masuk. Memang bahaya, okay. Right. Last kali kita tengok dekat MLS. Okay, kalau korang ada benda nak saya tolong tengokkan, tolong bagi tahu, saya cuba tengok, okay. Bagi tahulah, lebih kurang kita cuba lukis 2 saham je, lepas tu kita akan stop lah sebab masa tak berapa cukup sebenarnya. Tuan Zafri nak bagi view untuk ni lagi, untuk potential saham ya. Right, MLS. Saya cuba tengok MLS dulu ya. Mungkin MLS ada satu pattern dekat dalam ni. Okay. Ada satu fail pattern ya. Saya nak tunjukkan sedikit fail pattern dekat dalam ni. Okay. So, yelah kalau kita nak sembang pasal pattern yang jadi tak best pula. So kita cuba determine pattern yang fail jugalah Okay, ini ada satu pattern yang fail sebenarnya. So saya nampak ada satu channel dekat dalam ni. Mungkin channel ataupun mungkin apa jenis pattern lagi lah yang lain. Okay. So nampak. Okay. So masa ni kalau kita nak masuk sebenarnya, kita target yang dia akan jatuh ke bawah ya. Tapi dalam case ni dia tak jatuh ke bawah. Okay. Sebab dia tiba-tiba naik ke atas pula. Okay. So ini boleh dikatakan fail channel lah. Once kalau fail channel, korang kena faham lah. Then kena stop loss lah sebab memang tak ada benda yang confirm kan orang kata. Okay. Right. So ini pattern untuk MLS. Alright. Ada seorang tanya sini dekat PCCS ya. So kita tengok. Alright. Sebelum saya buat drawing yang last, saya nak bagi tahulah. Siapa jadi klien, kita akan bagi 10 potential saham setiap hari ya. So dekat Facebook yang kita bagi itu sebenarnya lebih kurang dekat 3 ataupun 4 saham je. So siapa yang jadi klien kita nanti, kita akan bagi 10 potential klien. Dan of course kalau korang just buka akaun suka-suka macam tu, kita pun takkan bagilah. Tapi kalau korang masuk, lepas tu ada duit dekat dalam dan korang follow apa yang kita bagi, InsyaAllah kita akan continue maintainkan korang di dalam group kita nanti. Okay. Right, last kali kita cuba tengok PCCS pula. Apa yang saya nampak PCCS punya potential. Ni PCCS. Ini boleh kata fail jugalah. Okay. So nampak dekat dalam ni ada channel sebenarnya. So channel tu daripada mana saya tarik dekat dalam ya. So channel tu sebenarnya saya ambil daripada sini. Sebab apa? Sebab hari tu market dekat level ni. Okay. So apa yang kita jumpa dekat dalam ni boleh kata fail pattern lah. Fail pattern tapi sekarang ni dia tengah test lagi. Tapi real body dah terkeluar. So apa yang kita boleh buat rumusan? Kena jaga-jaga. Sebab apa? Sebab kalau dia jatuh ke bawah, dia akan jatuh terus lah. Macam saya cakap, kita akan tengok dekat real body ya. So real body dekat dalam ni, apa yang kita buat, kalau dia terkeluar je, so ini korang kena jaga-jaga. Mungkin dia akan naik lebih tinggi. So itu je lah yang saya nampak dekat MLS ni. Dekat PCCS ya. So mula-mula saya target PCCS ni saya nak sell sebenarnya. Tapi ini tak jadi. Bukan sell. Saya target nak buy dekat bawah, dekat support level dekat sini. Tapi dia terus all the way up. So tak ada choice lah. Jom kita fokus dulu guna Harmonic. Harmonic kata dia boleh pergi sampai level mana. Okay. Right. 67.7. Okay. So 67.7 dia dekat dengan okay, 1618. Right. Mungkinlah orang kata. Mungkin yang sini pengakhiran dia masa dia naik dekat 1618 ni. Okay. Saya tapis dulu dekat Auli. Lepas tapis dekat Auli kita akan tengok lah. Right. Okay. Macam mana dia boleh pergi sampai sini. Lepas tu apa level yang kita nampak dekat dalam ni ya. Okay, 1618. Sepatutnya kalau korang tanya saya personally lah, okay. Saya pun akan target sebenarnya dia akan pergi sampai level ni tapi dia pergi lebih jauh kan. Dia pergi lebih jauh itulah kita pun tak ada choice, dia naik, dia extend sampai 63 sen. So target kita lebih kurang dekat 63 sen. Yang pertama sekali dekat level ni, dengan last kali dekat 60 sen je. Kalau dia naik dekat 60 sen, okay. So 60 sen lepas tu itu last lah. Lepas tu kita tak pasti lagi sama ada dia boleh continue ataupun tak. Okay. Right. Itu based on view yang pertama. Based on Harmonic. Okay. Saya cuba lukis lagi satu benda dekat dalam ni. Sebab saya jumpa ada satu pattern dekat dalam ya. So lebih kurang 127. Okay. Yang ini fail lah. Boleh kata fail. So ini je lah. Saya punya target dia boleh naik sampai 63 sen ataupun 60 sen sahaja. Okay. Macam mana tuan decide position point dekat D? Okay, ini based on Harmonic lah. Harmonic macam biasa kita akan masuk based on reversal juga. So based on reversal pattern.
Itulah saya dapat point dekat 1.618. Okey. Okey, ada satu lagi. BCMOL last. Jom kita test lagi BCMOL ya. Okey, nanti kalau korang rasa tak boleh ni, kalau tak cukup masa sebab saya tak dapat nak cover semua, nanti korang tanya Tuan Zafri. Pukul 11 malam ni dia akan buat live trading pula. So daripada live trading dia buat dekat dalam ni, nanti korang ni lah, korang ambil lah peluang, tak pergi tanya dia, okey? Okey, BCMOL, apa yang kita boleh buat rumusan dekat dalam ni ya? Saya cuba tengok dulu apa pattern yang saya jumpa dekat dalam. Sebab kadang-kadang pattern yang sakit kepala pun pening juga nak buat decision ya. Macam ni boleh kata sakit kepala juga kalau saya tengok dekat dalam ni. Okey, BCMOL, okey. Right. Apa pattern saya jumpa dekat dalam? Okey, mungkin saya jumpa dekat sini lah. Okey, tak cukup masa sekarang ya. Kalau tak cukup masa nanti korang boleh tanya Tuan Zafri lagi lah. Okey, so Tuan Zafri akan bagi tahu mana target-target point dia. Right, saya jumpa dia dekat sini ya. Okey, korang ingat je apa saya cakap dekat dalam yang dia ya. So potential lah. Potential dia boleh pergi maksimum dekat level ni lah. 1888.6. Okey, pertama sekali target dekat 34 sen. Dan level yang paling jauh dekat 44 sen lah. Okey, itu based on long term. Tapi based on short term, saya cuba tengok dulu dia boleh pergi lagi tak ataupun dia jatuh ke bawah. Okey. Right. Sebenarnya saya tak jumpa lagi. So bila saya tak jumpa macam biasalah. Saya tak boleh buat decision dekat sini. Saya punya decision saya firm dengan yang pertama sekali itulah. Okey, 76.1 127. So lebih kurang dekat 34 sen jugalah. So korang tunggu dekat 34 sen ataupun kalau worst case kalau dia naik nanti dia akan naik sampai 44 sen jugalah. So tak mustahil kan. Dia dah test sebelum ni lebih kurang pada bulan Ogos hari tu. Dia dah naik kau-kau, lepas tu dia jatuh sekarang ni dia tengah retest. So last kali nanti korang tengok 34 sen dengan 44 sen. Itu je target saya sebenarnya. Okay. Korang nampak head and shoulder. Okay, head and shoulder saya tak cover dekat dalam ni ya. So kalau korang nampak, korang boleh continue lah masuk base head and shoulder. Sama ada dia inverted head and shoulder ataupun apa lagi satu head and shoulder macam biasa. Okay, right. Macam biasa, saya bagi tahu tadi 10 potential yang kita akan bagi dekat player nanti. So korang rebutlah peluang ni sementara ada. Lepas tu last kali kita akan buat SPF. So SPF tu nanti korang akan belajar semua benda basic dekat dalam. Dan harga dia serendah RM10 dan kita akan launch benda ni pada 25 hari bulan insyaAllah. Okay, right. So siapa ada soalan nanti boleh continue tanya Tuan Zafri malam ni ya, insyaAllah. Nanti dia akan bagi lagi view dia based on apa yang dia nampak dekat dalam. Okay, right. Kita akan tapis nanti insyaAllah. Right, terima kasih dan Assalamualaikum semua. Terima kasih kerana ni lah, kerana sudi meluangkan masa untuk tengok saya berceloteh dekat dalam ni. Right. Tuan, macam mana nak lukis harmonik? Itulah yang saya bagi tahu tadi. Kita akan launch benda ni 25 hari bulan. So nanti korang follow je group saya dekat dalam tu. So dalam tu ada group, nanti insyaAllah korang akan nampak lah apa-apa update yang kita buat dekat dalam ni. Okay? Right? Assalamualaikum dan terima kasih semua.